Ya, kita terus berlintas langsung ke Kuching, Sarawak untuk mengikuti perkembangan terbaru di negeri itu menjelang pilihan raya negeri ke-11. Jadi bersedia di sana rakan penyampai saya Norsila Talaha. Jadi Norsila, teruskan dengan laporan dari Sarawak. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kewibawaan pembangkang dalam PRU Dun Sarawak ke-11 banyak yang boleh dipersoal. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, selain laku janji yang boleh dipersoal, pembangkang juga tidak sepakat dalam meletakkan calon pada hari penamaan calon baru-baru ini. Sesama mereka telah memukiri janji sehingga calon masing-masing bertembung dalam kawasan tertentu. Datuk Seri Najib menegaskan kegagalan mereka mencapai kata sepakat pada pilihan raya ini membuktikan pembangkang tidak mampu menubuhkan kerajaan yang stabil untuk masa depan rakyat Sarawak. Maka kalau mereka tak ada persefahaman, mereka tak ada unity, mereka tak boleh kerjasama, takkan mereka boleh mampu untuk menubuhkan kerajaan yang stabil untuk negeri Sarawak ini. Perdana Menteri berucap demikian pada majlis sembang santai bersama komuniti dan Ketua Masyarakat Cina di Pekan Siburan, Kuching pagi tadi. Beliau menegaskan kerajaan Sarawak di bawah pimpinan Tan Sri Adnan Satim lebih berupaya membawa lebih banyak perubahan dan pembangunan sekiranya terus diberi mandat mentadbir Bumi Kenyalang untuk 5 tahun lagi. Sarawak, kami berikrar dan janji bahawa 5 tahun akan datang lebih banyak perubahan akan berlaku untuk kesejahteraan rakyat negeri Sarawak. Datuk Seri Najib turut meluangkan masa meninjau pelbagai kemudahan awam di Pekan Siburan seperti gelanggang bola keranjang, klinik kesihatan dan Pekan Siburan. Royalti air dari empangan hidroelektrik Bakun yang menyumbang pendapatan lebih 100 juta ringgit kepada kerajaan negeri telah membantu menurunkan tarif elektrik. Menurut Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim, Sarawak telah mula memperoleh hasil daripada empangan terbesar di Asia Tenggara itu setelah beroperasi sejak 2011. Tan Sri Adnan berkata, Sarawak bukan sahaja mendapat hasil daripada royalti minyak tetapi telah memperoleh pendapatan daripada royalti air. Mengenai keputusan untuk membatalkan pembinaan empangan Baram, beliau berkata, selepas semakan mendapati negeri ini tidak lagi perlukan empangan yang besar. Dalam sidang media di Kuching, Tan Sri Adnan turut ditanya mengenai kesan pemasuhan cukai tanah sejak bulan lepas kepada majlis tempatan. We have calculated it all. It is on a sliding scale. I think if you pay $50 or something, you don't have to pay anything. More than that, as a 90% deduction, 80% deduction, 70% deduction. The money has got to come from somewhere. But in fact, the fact is, our councils are not being subsidized. Wilayah Kalimantan Utara Kaltara yang kaya dengan pelbagai sumber asli berpotensi bagi pembangunan hidro dan rizab arang batu. Justru pemetaran surat hasrat di antara syarikat milik kerajaan negeri Sarawak Energy Berhad SEB dengan Kaltara dilihat sebagai permulaan kerjasama dalam pembangunan projek penjanaan kuasa di wilayah di Sarawak dan wilayah berkenaan. Menurut Menteri Kemudahan Awam Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Sarawak juga berhasrat menjadi kuasa besar tenaga di wilayah ini dan ia dapat direalisasikan dengan adanya jalinan kerjasama dengan Kaltara dan juga Kalimantan Barat. Jelasnya, di bawah inisiatif BIMP IAGA, talian penghantaran 275 kV di antara Sarawak dengan Kalimantan Barat telah mula beroperasi Januari tahun ini. Datuk Amar Awang Tengah ditemui selepas menyaksikan majlis menandatangani surat hasrat di antara SEB dan Kaltara di Kuching. SEB diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Tosten Das Soviet, manakala Kaltara diwakili Gubernurnya, Dr. Iranto Lambri. Menurut surat hasrat ini, SEB akan menyediakan kepakaran teknikal dan perundingan kepada wilayah Kaltara. Kerajaan Sarawak akan terus berusaha mempercepatkan pembangunan negeri melalui bekerjasama rapat dengan Kerajaan Persekutuan. Dalam masa yang sama, menyokong segala pelaksanaan projek yang sedang dan akan dilaksanakan bagi faedah rakyat. Jelas Menteri Muda Pelancongannya Datuk Talib Zulkifli
Ini kerana masih banyak kawasan di Sarawak, terutama pedalaman, yang masih memerlukan kemudahan infrastruktur asas seperti jaringan jalan, bekalan air bersih dan bekalan elektrik. Tambah beliau, Sarawak menyambut baik projek-projek dan peruntukan yang besar daripada Kerajaan Persekutuan dalam pembentangan laporan tahunan Program Transformasi Negara NTP. Datuk Talib berkata demikian selepas majlis penyerahan jeti feri motosikal daripada Lembaga Kemajuan Bintulu kepada Persatuan Penambang Bumi Putera Bintulu di Bintulu. Sarawak terkenal dengan keluasan dan keindahan alam semula jadinya. Namun masih ada kawasan memukau pandangan yang tidak diketahui ramai kerana ketiadaan jalan penghubung. Justru pembinaan jaringan jalan raya seperti jajaran Tanjung Manis dari Bandar Sibu akan bolehkan lebih banyak yang cantik dan memukau diketuai masyarakat luar. Al-Hadis Samsawi dan Jurukamera Suhaili Samah di Sibu meninjau sebuah tempat peranginan di Belawai yang mendapat manfaat daripada pembangunan berterusan itu. Belawai terletak kira-kira sejam 15 minit perjalanan dari Sibu. Sememangnya cantik kawasan persekitarannya, namun terpisah dengan dunia luar kerana ketiadaan jalan raya. Ibni Ekni, usahawan dari suku kaum Melanau berusia 51 tahun, sanggup mengambil risiko membangunkan tempat peranginan siap dengan kemudahan dan restoran sebaik jalan tersebut siap dibina. Iftitah restoran dan resort Belawai yang beroperasi sejak 1 Januari tahun lalu menyediakan pelbagai kemudahan yang membolehkan pengunjung menikmati keindahan Belawai dengan selesa. Keistimewaan resort ini adalah ada 3 keistimewaan, yaitu makanannya di restoran yang merangkumi makanan seluruh Asia Tenggara, kemudian mereka bentuk celenya, kemudian keindahan pantainya. Ibni belajar memasak pelbagai masakan ASEAN untuk memenuhi kepuasan pengunjung di Iftitah Resort. Selain restoran, Iftitah Resort turut mempunyai 7 unit chalet berteres. Ibni merancang untuk menambah unit chaletnya dan mempelbagaikan aktiviti apabila kehadiran pelanggan kukuh. Sebelum ini pun kita menerima banyak pelawat dari persekitaran kawasan Lembah Rajang, terutamanya dari Sibu, yang datang setiap kali berkunjung ke sini, terutama sekali ada hulung-hulung. Saya kata bukan untuk nang perfect lah, memberi kami lah. Ya macam boleh katakan banyak yang berada di luar tempat itu ada di situ. Makanya fasiliti setakat ni masih dalam pembangunan, tapi semakin hari saya lihat semakin baiklah. Selain kawasan pantai seperti Belawai, banyak lagi kawasan di Sarawak yang belum diteroka. Dengan pelbagai projek yang dirancang, Kerajaan Negeri dan Persekutuan seperti Lebuh Raya Pen Borneo, lebih banyak kawasan indah seperti Belawai akan dapat diketahui umum. Sehingga April tahun ini, 5 kes serangan buaya dilaporkan di Sarawak. Walaupun angka ini dilihat masih rendah, namun ia menunjukkan tren membimbangkan berbanding tahun lepas yang hanya merekodkan 1 kes. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Farhan Sufian Borhan, 3 daripadanya melibatkan kes serangan dan 2 lagi berjaya ditangkap. Semalam, 1 lagi kes serangan buaya di Sungai Kerango, Seratok sekitar pukul 5 petang. Mangsa yang hanya dikenali sebagai gadisman dikatakan sedang membersihkan diri selepas menjaring di sungai itu sebelum diserang buaya terbabit. Reptilia terbabit dipercayai menerkam mangsa di bahagian paha, namun beliau sempat menendang haiwan tersebut dan berenang naik ke sampan. Gadisman mengalami kecederaan di bahagian paha dan kaki, kini sedang dirawat di Hospital Seratok. Setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk lintas langsung Nasional 1. Berita seterusnya bersama Fatil di Angkasa Puri. Silakan.